Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat teruskan lagi program siri Al-Quran Sahabatku, dan insya-Allah kita akan sama-sama menyambung tajuk perbincangan kita yang berikutnya, iaitu berkait ayat-ayat di dalam Al-Quran. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama melihat apakah makna ataupun definisi ayat yang ditentukan oleh para ulama. Ayat ini tuan-tuan sekalian, dari sudut bahasanya, ulama mengatakan ia adalah tanda ataupun kumpulan. Tanda ataupun kumpulan, itu dari sudut bahasanya. Dan dari sudut istilahnya, kata para ulama, ayat ini merupakan satu susunan ataupun himpunan kalimah, yakni himpunan perkataan-perkataan yang adanya permulaan dan adanya kesudahan, yang mana himpunan-himpunan perkataan ini menjadi sebahagian daripada surah. Inilah yang disebutkan ayat dari sudut istilahnya yang ditentukan oleh para ulama. Yang keduanya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, berapakah jumlah ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran? Dalam menentukan berapakah jumlah ini, para ulama adat yang terbahagi kepada 7 kumpulan yang masyhur, mereka ini juga berselisih pendapat. Khilaf juga dalam kalangan mereka bagi menentukan berapakah jumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran ini. Yang pertamanya, mengikut ulama Madani awal. Ulama Madani awal ini mengatakan dia terbahagi lagi kepada 2 riwayat. Satu yang disebut riwayat yang pertama, iaitulah ahli Kufah meriwayatkan bahawa Al-Quran ini mempunyai 6,217 ayat. Dan pandangan yang kedua, iaitulah ahli Basrah meriwayatkan bahawa Al-Quran ini mengandungi sebanyak 6,214 ayat. Itu mengikut ulama adat Madani awal. Yang keduanya, mengikut ulama adat Madani akhir, meriwayatkan bahawa Al-Quran ini mempunyai sebanyak 6,214 ayat. Sama seperti mana riwayat yang kedua oleh ulama adat Madani awal, iaitulah 6,214 ayat. Yang ketiganya, mengikut pandangan ulama Makki. Ulama Makki meriwayatkan bahawa Al-Quran ini mempunyai sebanyak 6,210 ayat. Dan yang keempat, yang seterusnya, mengikut ulama Basri, meriwayatkan bahawa Al-Quran ini mempunyai sebanyak 6,204 ayat. Dan mengikut pandangan ulama Kufi, meriwayatkan bahawa Al-Quran mempunyai sebanyak 6,236 ayat. Dan yang keenam, mengikut ulama adat Basri, meriwayatkan bahawa Al-Quran ini mempunyai sebanyak 6,227 ayat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengikut ulama adat Himsi, ulama adat Himsi meriwayatkan Al-Quran mempunyai sebanyak 6,232 ayat. Kalau kita lihat di sini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, para ulama dia berselisih pendapat dan khilaf dalam kalangan mereka. Ada yang menyatakan 6,217, ada yang menyatakan 6,214 ayat. Ada yang menyatakan 6,210. Ada yang menyatakan 6,204. Ada yang menyatakan 6,236. 6,232. 6,227. Mereka khilaf dalam kalangan mereka. Dan untuk pengetahuan kita semua, di Malaysia kita ini, kita berpegang pada pandangan ulama Kufi, yang mana menyatakan jumlah ayat di dalam Al-Quran ialah sebanyak 6,236 ayat. Dan seterusnya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ingin juga saya kongsikan kepada semua pada hari ini. Ada juga sebahagian buku-buku agama dan juga buku-buku Al-Quran, buku-buku tajwid menyatakan bahawa Al-Quran ini mempunyai sebanyak 6,666 ayat. 6,666. Dan ingin saya kongsikan di sini bahawa
pandangan ataupun ada yang mengatakan 6,666 ini sebenarnya tidak tepat dan pendapat ini ditolak kerana ia bercanggah dengan pendapat para ulama adat yang masyhur dan mereka alim dalam bidang mereka. Dan mana kita sebutkan tadi tidak ada satu pun yang menyatakan 6,666. Kalau berselisih dalam kalangan ulama adat, dia lebih kurang 6,200 lebih sahaja. Tidaklah sampai kepada 6,666 ayat. Maka kalau kita ada mendengar selepas ini, maka bolehlah untuk kita memperbetulkan bahawa 6,666 ayat yang kita dengar itu merupakan pandangan yang ditolak kerana bercanggah dengan pendapat para ulama adat yang masyhur, yang mana mereka ini alim dalam bidang mereka. Dan seterusnya tuan-tuan dikasihi oleh Allah, timbul lagi persoalan. Mengapakah berlakunya khilaf ataupun perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama mengenai jumlah-jumlah ayat? Jawabnya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, perbezaan jumlah ayat di dalam Al-Quran ini berlaku kerana para ulama adat dia berbeza pendapat dalam menentukan sesuatu ayat ataupun tidak. Dia nak menentukan ini dikira ayat ataupun tidak. Jadi benda ini khilaf dalam kalangan mereka menyebabkan jumlah-jumlah ayat di dalam Al-Quran pun berbeza. Saya bagi contoh. Bagi ulama Kufi, contoh, ulama Kufi dia mengira ayat pada sebahagian daripada huruf pembukaan surah. Saya sebut sebahagian daripada huruf pembukaan surah. Seperti mana surah Yasin, bagi ulama Kufi dia mengira itu satu ayat. Akan tetapi ada juga ulama-ulama adat yang selainnya dia tidak dikira sebagai ayat. Maka di sini berlakunya khilaf dalam kalangan para ulama. Ada ulama lain mengatakan ini ayat, ulama Kufi mengatakan ini ayat, ulama-ulama adat yang lain mengatakan ini bukan ayat. Maka disebabkan khilaf inilah yang menjadikan perbezaan juga jumlah ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Apapun tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kalau kita berpegang kepada 6,236 ayat, itu terpulang kepada kita. Kalau kita nak berpegang kepada 6,217 ayat pun tidak menjadi masalah kepada kita. Kerana perkara ini perkara khilaf. Perkara ini merupakan perkara perselisihan pendapat para ulama. Jangan menyebabkan perkara ini sehingga kita bergaduh ataupun kita berkelahi dengan orang yang tidak sependapat dengan kita, atau dengan orang yang tidak sama dengan kita, yang mana kita berpegang pada pandangan ulama-ulama yang kita nak. Kerana ini khilaf. Kalau kita mendengar orang lain berpegang pada pandangan 6,204 ayat, jangan kita marah kerana ini disebut oleh ulama-ulama adat. Kalau orang lain berpegang pada pandangan 6,214, jangan kita marah sebab kita berpegang pada 6,236. Jangan. Kerana ini khilaf dalam kalangan para ulama. Melainkan kalau kita mendengar orang itu berpegang pada 6,666 ayat, barulah kita ada hak untuk menegurnya, perbetulkan kerana ini bercanggah dengan pandangan para ulama adat. Maka di sini ini merupakan perkara khilaf tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Terpulang kepada tuan-tuan untuk berpegang pada pandangan yang mana, asalkan kita tidak berkelahi, asalkan kita tidak bergaduh sesama kita. Dan jadikanlah hari ini satu pengetahuan yang baru, ilmu yang baru kepada kita semua berkait jumlah ataupun bilangan ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Moga manfaat untuk kita semua hari ini. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan untuk mendengar. InsyaAllah mudah-mudahan rahmat dan manfaat untuk kita semua. Sampaikan kepada yang lain. Semoga ilmu ini terus bermanfaat kepada mereka-mereka yang dahagakan ilmu Al-Quran ini juga, insyaAllah. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.